Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Syekh Abdul Samad Al-Falimbani di dalam kitab dia Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin, sehinggalah perkataan dia qala fabaka Mu'azu hatta zanantu annahu la yaskutu summa sakat. Sekatu. Sekarang kita dok kecek mengenai hadis. Hadis masalah hasad, takabur, riya, ujub, ini ada hadis. Maka katanya pengarang cukuplah hamba bawa mari satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Mu'az. Hadis ni sangat menggerungkan kalau kita baca, sangat menakutkan kita. Dan hampir-hampir menyebabkan kita tak tahu nak beramal macam mana. Kerana ujian dan tapisan dalam amalan ni terlalu berat. Langit pertamanya tapis lagu ni. Sehingga apabila kita baca hadis ni, sudahlah. Rasa satu amalan kita pun belum lagi lepas daripada langit yang pertama, belum lepas lagi. Qala fabaka Mu'azu hatta zanantu annahu la yaskutu summa sakata summa qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ya Mu'azu inni muhaddisuka bihadisin in anta hafiztahu nafa'aka indallah wa in anta dayya'tahu wa lam tahfazhu in qata'at hujjatuka indallahi yaumal qiyamah. Ya Mu'az, innallaha tabaraka wa ta'ala khalaqa sab'ata amlakin qabla an yakhluqas samawati wal ard faja'ala likulli sama'in minas sab'i malakan bawaban 'alaiha. Artinya, baca sekerat-sekerat hadis dia. Kata seseorang lelaki itu, maka menangis Sayyidina Mu'az. Seorang lelaki bertanya kepada Mu'az satu hadis yang ia dengar daripada Nabi. Maka dia kata, wahai Mu'az, sahabat Nabi ni, Mu'az ibnu Jabal. Dia kata, wahai Mu'az, ceritakan kepada hamba satu hadis. Maka Sayyidina Mu'az pun menangis. Menangis tiba-tiba. Sehingga aku sangka bahawa dia tidak diam. Berhenti, tak berhenti dah kata sudah dia menjerit. Kemudian maka dia berhenti. Lepas pada menangis dia berhenti. Maka kata Mu'az radhiyallahu anhu, telah aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bagiku, wahai Mu'az, bahawasanya aku hendak bercerita akan dikau dengan satu hadis. Jika engkau peliharakan akan dia, akan hadis itu nescaya memberi manfaat ia hadis akan dikau. Dan jika engkau hilangkan, yakni sia-siakan akan dia dan tiada engkau peliharakan dia akan hadis itu, nescaya putus hujahmu di hadapan Allah. Tak boleh nak berhujah dah, tak boleh mu nak buat balasan di hadapan Allah. Silapmu sendiri dah tu kalau mu diri mensia-siakan hadis ni,
maka putuslah hujahmu, yakni kamu tak boleh nak berhujah dengan Allah Ta'ala. Habis hujahmu pada hari kiamat. Hai Muaz, bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan akan 7 malaikat dahulu daripada menjadikan ia Allah 7 petala langit. Sebelum daripada Tuhan cipta langit ni, Tuhan cipta 7 malaikat. Dan 7 petala bumi sebelum diciptakan 7 petala langit, 7 petala bumi, Tuhan ciptakan 7 malaikat dulu. Gapo dia tugas dia? Maka menjadikan ia Allah. Bagi tiap-tiap satu langit daripada 7 petala langit itu akan malaikat yang menunggu atas segala pintu-pintu langit. So malaikat jaga pintu langit, so malaikat jaga pintu langit. Jaga daripada gapo dia, ada orang kau nak masuk melitah dalam tu tak boleh. Langit tak ada orang jumpa paklon ni. Paklon ni tak ada jumpa. Amerika ko Yahudi ko teknologi mana tak jumpa lagi langit. Paklon ni. Maka tak ada serangan, tak sodok bimbel lah. Tak ada orang nak mari pergi tembok langit kau gapo dia. Tapi dia tunggu pintu langit tujuan gapo dia, ada benda. Kita sebut dah dulu, setiap manusia tu dia ada pintu dia, yakni pintu amalan dia. Amalan akan naik ke langit. Amalan baik pun naik ke langit, amalan jahat pun naik ke langit. Maka ditapih, ditengok setara mana amalan dia. Fatas'adu hafazaratu bi amalil abdi min hina asbaha ila hina amsa. Lahu nurun ka nuri syamsi hatta iza tala'at bihi ila sama'id dunya zakkathu fakassartuhu fayaqulul malaku lil hafazati idribu bihadzal amali wajha sahibihi ana sahibul ghibah. Amarani rabbi an la ada'a amala man irtaban nasa yujawizuni ila ghairi. Maka menaiklah malaikat yang memelihara amal hamba daripada pagi hingga petang. Apabila lagu tu malaikat awak naik amalan akan awak naik. Awak naik amalan lah. Malaikat hafazah akan awak naik catat teh amalan. Awak naik. Apabila awak naik, bagi amalan cahaya seperti cahaya matahari. Ni semua kecek buat amalan baik belaka. Amalan jahat atau kecek dah lah. Amalan jahat tak ada apa dah. Amalan baik, wak naik ni nak pergi sipel di atas langit, tempat sipel amalan. Apabila naik tu comel tak comel, ibadat dia seperti cahaya matahari. Oh, cerahnya. Malaikat pun syukurlah. Wak naik amalan baik yang digambarkan seperti cahaya matahari bersinarnya. Hingga apabila menaik ia malaikat dengan amal itu kepada langit pertama, maka telah menyucikan ia malaikat akan amal itu. Malaikat pun rasa takjub. Masya Allah, amalan kawan ni tobik seperti cahaya matahari. Maka diwak naiklah malaikat dengan rasa bangga, dengan rasa suka. Kerana apa? Cahaya dia seperti cahaya matahari. Dan membanyakkan akan dia, kata, oh Masya Allah, amalan ni tentulah pahalanya banyak sekian-sekian. Maka menyatakan malaikat, mengata malaikat yang menunggu pintu langit itu bagai malaikat yang memelihara amal. Naik, sampai kepada langit yang pertama. Maka penjaga pintu langit pertama kata kepada malaikat yang bawa amalan saat ni. Amalan saat ni cahaya dia seperti cahaya matahari. Palukan olehmu dengan amal ini akan muka orang yang mempunyai amal ni. Ambil amalan ni pekong atas muka dia. Malaikat hafazah, dia bawa amalan supaya cahaya matahari. Ingat amalan ni comel bersih lah apa dia. Maka ambil amalan, ingat setiap perbuatan taat kita maka ada cahaya dia. Setiap perbuatan amalan kita ada cahaya, sama ada perbuatan sunat ataupun perbuatan wajib. Maka ada kelebihan di sisi Tuhan. Cahaya ibadat kan, sekalipun orang tu tak ikhlas kau boleh, tapi dia ibadat ni dia ada cahaya dia. Dia ada kesan dia. Maka apabila sampai langit pertama, kata malaikat langit pertama, ambil pekong atas muka Tuhan dia sendiri. Katanya malaikat apa pekong ni tiba-tiba lagu mana ni cahaya molek ni apa? Akulah yang mempunyai ghibah. Yakni akulah yang mengetahui akan orang yang mengumpat akan orang padahal menyuruh akan diaku oleh Tuhanku bahawa tidak aku tinggalkan akan amalan seorang yang mengumpat akan manusia melalui ia akan daku kepada yang lain daripada aku. Maknanya katanya malaikat tu, aku malaikat penjaga mengumpat. Kalau amalan dia baik setara mana, kalau dia mengumpat Allah, aku diperintah ke tak benar ke wak naik amalan bersih dia.
ambil pekung atas muka dia. Sebab apa dia kaki mengopak? Bukan mengopak tu sendiri, mengopak sendiri tak lewat naik tak pergi kat mana. Ni amalan baik bagi orang jenis kaki mengopak. Jenis orang kaki mengopak. Maka amalan baik dia sendiri pun dipekung di atas muka-muka dia. Oh, tak lulus petai lagi. Summa qala ta'ti hafazatu bi amalin salihin min a'malil abdi fatuzakkihi wa tukassiru hatta tablugha bihi ila sama'is saniyah. Fayaqulu lahum malakul muwakkalu biha kifu wadribu bihadzal amali wajha sahibihi innahu arada bi amalihi gharadad dunya amarani rabbi alla ada'a amalahu yujawizuni ila ghairi innahu kana yaftakiru 'alan nasi fi majalisihim ana malakul fakhri. Artinya sabda Nabi SAW, Nabi ayat cerita pula. Saat ni amalan pertama, langit pertama mengopak. Kalau mengopak ginilah amalan kita. Lalu langit pertama tak lulus petang hari lagi. Maka katanya Nabi pula, datang pula malaikat memelihara hamba, malaikat hafazah. Bawa amalan-amalan soleh pula naik dengan segala hamba tu. Maka katanya amal ini baik lagi suci. Oh, Masya Allah comelnya amalan ni. Lepas langit pertama. Alhamdulillah dah. Maknanya orang ni tak ngopak dah. Lagi amat banyak. Oh, banyak lagi. Hingga sampai ia bersama dengan amal itu kepada langit yang kedua. Lepas langit pertama. Oh, selamat dah. Lepas dah langit pertama. Kawan ni tak ngopak. Malaikat langit pertama kata, okey naik. Dia hanya jaga bak riak saja. Jaga bak ngopak saja. Maknanya orang tak ngopak, okey naik amalan, naik. Lepas. Maka berkata bagi mereka itu oleh malaikat menunggu pintu langit yang kedua. Pintu langit kedua kata, berarti betul. Jangan gaduh. Ambil amalan ini pekung atas muka. Palu olehmu akan amal ini akan muka orang yang mempunyai amal. Pergi cari semula tu dia pekung semula amalan ni. Tuhan tak sih amalan lagu ni. Patut nampak comel lagu ni, lagu mana? Bahawasanya ia berkehendak dengan amal itu faedah dunia. Beramal bukan kerana Allah nak tujuan dunia. Padahal menyuruh akan daku oleh Tuhanku bahawa tiada aku tinggalkan akan amalnya melalui akan daku kepada yang lain daripada aku. Aku tak dibenarkan lepas amalan ni sehingga naik kepada langit lain, kepada orang lain, kerana bahawasanya ia adalah bermegah-megah dengan amalannya. Rasa bangga, rasa sombong dengan amalan dia, maka langit pertama kena tolak petang hari lagi. Atas manusia pada majlis dia rasa bangga, dia rasa sombong, dia rasa hebat. Aku adalah malaikat kemegahan. Orang rasa sombong, rasa gapo, tak boleh lalu. Amalan baik dia tak boleh lalu depan hamba tolak selalu. Qala fatas'adu hafazatu bi amalil abdi yabtahiju nuran min sadaqatin wa salatin wa siyamin. Qad a'jaba hafazatu fayujawizuhunna bihi ila sama'is alisati. Fayaqulu lahum malakul muwakkalu idribu bihadzal amali wajha sahibihi. Ana malakul kibir amarani rabbi alla ada'a amalahu yujawizuni ila ghairi. Innahu kana yatakabbaru 'alan nasi fi majalisihim. Sabda Nabi lagi, naiklah malaikat pula. Malaikat yang memelihara amal hamba yang sangat baik cahayanya daripada sedekah. Pahala-pahala sedekah keluar ke cahaya. Sembahyang keluar cahaya. Puasa, orang jenis banyak beramal ni. Telah ta'ajub malaikat sehingga malaikat pun rasa heran. Oh, besok amalan ni kakak ni. Langit pertama lepas. Oh, langit kedua lepas juga. Langit ketiga lagu mana? Sehingga ta'ajublah, rasa heranlah malaikat hafazah itu akan amalan-amalan dia ni. Maka lalu mereka dengan amal itu kepada langit yang ketiga. Siapa langit ketiga berhenti? Berkata malaikat oleh yang menunggu pintu langit yang ketiga itu, berhenti kamu. Malaikat kata berhenti. Palukan olehmu dengan amal ini akan muka orang yang mempunyai amal ini. Ambil pekung semula kepada Tuhan dia. Tuhan tak sih amalan lagu ni. Tu maksud dia. Berarti Tuhan tak terima amalan. Masuk pekung atas muka ini satu tolak ke yang cukup hina. Kita kalau kita wi hadiah dia ambil pop atas muka kita. Lagu mana perasaan kita? Tu cara tolak paling hina sekali.
Maka Allah Ta'ala kata pesan, kalau orang beramal dengan cara tak ikhlas, ambil pekong atas muka. Tu cara bukan kata atas klik boleh kira lagi. Dok ambil pekong atas muka. Gopa seperti kain buruk pekong. Tu cara tolak paling hina sekali. Nah, sebab tu kita rugi sangat kalau beramal dah orang jenis rajin balasah, rajin ke apa. Tetapi malah nak buat ikhlas. Malah nak buai-buai benda-benda jahat dalam hati kita. Duduk masih ada riak, ada gapo lagi nah. Bahawasanya akulah malaikat takabur, menyuruh akan daku oleh Tuhanku bahawa tiada aku tinggal ke akan amalannya melalui akan daku kepada yang lain daripadaku, aku tak akan lepas. Kalau malaikat takabur ni, takabur ada bahawasanya adalah ia takabur atas manusia pada segala tempat duduk mereka. Buah kedai kopi takabur, duduk atas surau takabur, duduk dengan bining takabur, duduk dengan saing takabur. Kecik besar tak patut kau orang semacam. Kakak ni tengok amalan baik dia tu hai tosi. Takabur tu beratlah jodoh. Amalan baik dia tu hai pekun dah. Beratlah. Wa qala, maka berkata lagi, fatas adu hafazatu bi amalil abdi yazharu kama yazharu kaukabu durri. Lahu dawiyun min tasbihin wa salatin wa siyamin wa hajjin wa umratin hatta yujawizu bihi ila sama'ir rabi'ah fayaqulu lahum malakul muwakkalu biha kifu wadribu bihadzal amali wajha sahibihi wa zahrahu wa batnahu ana sahibul ujub amarani rabbi alla ada'a amalu yujawizuni rabbi ghairi ila kana innahu kana iza amila amalan adkhalal ujba fihi. Artinya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, naik pula malaikat hafazah dengan amal hamba, padahal amal itu bercahaya seperti bintang yang sangat bercahaya. Bintang ni lebih besar daripada matahari. Bintang ni lebih besar daripada matahari. Matahari ni salah satu daripada bintang. Maka bintang paling besar macam-macam lah ni, berjuta kali ganda daripada matahari lagi. Tu bintang. Cahaya dia tentu lebih hebat lagi. Maka bagi amal itu suara, bunyi gepor dia. Naik tu dengan gepor dia, gem berapa bunyi. Suara yang gempar daripada tasbih dan sembahyang. Tasbih ada dah, zikir semaya ada dah, puasa, haji, umrah, hingga naik bunyi gepor dia, naik hebat sungguh lah naiknya, supaya rombongan raja-raja bunyi. Lalu dengan dia kepada langit keempat, langit pertama lepas, langit kedua lepas, langit ketiga lepas, langit keempat. Katanya malaikat yang menunggu pintu langit yang mereka membawa amal itu, berhenti betul. Palu olehmu akan amal itu kepada muka orang yang mempunyai amal ini. Ambil pekung semula tu. Gapo dia lagu ni? Sudah. Dan kepada belakang, pekung atas muka, pekung atas belakang dia. Dan kepada perut orang yang mempunyai amalan ni, pekung atas muka dia, atas belakang dia. Amalan gapo dia lagu ni? Ambil sosok pekung. Kerana akulah yang mempunyai ujub. Ujub ni rasa heran diri. Yakni aku mengetahui amal ini orang yang ujub, padahal ia menyuruh akan daku oleh Tuhanku bahawa tidak aku tinggalkan amalannya melalui akan daku kepada yang lain daripada aku. Kerana bahawasanya apabila adalah ia beramal akan amal, maka masuk dalamnya ujub. Apa masuk ujub? Rasa hebat diri, duduk sore atas balasah, hamba berjuru sekali. Duduk sore atas kalbok, bila-bila minum air kopi, kau-kau Allah, hamba berjuru sekali kapur ni, kubal belakang. Punah, tentu punah kita. Kita buat baik bagus, jangan rasa baik tu punah. Maka amalan kita habis dibuat oleh Allah. Tuhan tak bersih, maknanya tak bersih lagi amalan lagu ni. Langit kepak, meneraklah amalan-amalan lagu ni. Jadi kalau kita orang cerdik, buat benda-benda lagu ni, tak sudut perang lah. Kita alhamdulillah dah rajin semaya, rajin puasa, nak kau dah amalan kita dipekung lagu ni. Kita buat perasaan tu, buat perasaan ujub, perasaan takabur. Berarti amalan zahir kita ni akan sekat, akan ada masalah dengan Allah kalau hati kita tak baik. Amalan zahir kita berlaku dah, tetapi punah kerana dalam hati kita punah. Qala fatas'adu hafazaratu bi amalil abdi hatta yujawizu bihi ila sama'il khamisah ka'annahu arusul mazfufatu ila ba'liha
fayaqulu lahum malakul muwakkalu biha kifu wadribu bihadzal amali wajha sahibihi wahmiluhu waj'aluhu ala atiqih ana malakul hasad innahu kana yahsudu man yata'allama wa yu'allima wa ya'malu misli amalih wa kullu man kana ya'khudhu fadlan ala ibadi kana yahsuduhum wa yaqa'u fihim amarani rabbi alla ada'a amalahu yujawizuni ila ghairi. Sabda Nabi lagi, dan naiklah malaikat hafazah dengan amalan hamba. Wa naik pula amalan hingga lalu mereka itu dengan dia kepada langit yang kelima. Langit pertama lepas langit kedua, langit ketiga, langit keempat, lepas langit kelima pula. Siapa langit kelima? Maka amalan itu seolah-olah mempelai yang diarak kepada ahlinya, yakni pengantin. Ramanya amalan itu hebat seperti seorang pengantin perempuan diarak beramai-ramai menuju kepada bakal suami dia. Gapo mari amalan tu comel tak comel, hok jo ikutnya ramai pakat ikut amalan bersih ni. Ya amalan kalau comel malaikat atas langit dia akan kita tengok. Amalan lagu ni pakat kita tengok, pakat kita puji. Kalau kita tengok benda comel lah. Maka berkata malaikat menunggu pintu langit itu bagi mereka yang membawa amalan hamba itu. Maka kata malaikat langit ketima kepada malaikat hafazah bawa amalan tu. Berarti betul. Palukan oleh kamu dengan amal ini akan muka orang yang mempunyai amal ni. Ambil pekung semula. Dan kamu tanggungkan dan kamu jadikan atas batas leher dia. Ambil tok atas kok dia semula. Gapo dia? Kerana akulah malaikat yang mempunyai hasad. Yakni akulah yang mempunyai mengetahui akan orang yang hasad, yakni orang yang dengki kepada orang. Kalau orang dengki, amalan dia siapa langit kelimanya tolak habis, jatuh celabuk habis atas tekuk dia. Bahawasanya adalah ia dengki akhir orang yang belajar ilmu. Kita dengki dengan saing kita. Saing kita pandai sikit, kita dengki. Ngaji sama-sama mengaji dah. Kita kerja. Saya dengki dengan orang kerja pak kita. Kita jual nasi lemak, dengki dengan orang jual nasi lemak. Jangan orang jual nasi lemak dengki dengan Perdana Menteri. Jangan. Ya bukan lain dia. Tak ada. Ya orang baik kitaya sama baik kitaya. Ustaz sama ustaz. Orang ngaji kau ni kena ya sama dia baru boleh dengki. Jangan orang dengki dengan hak benda pelik-pelik bukan lain dia tak jadi. Jual kau pisau dengki dengan Menteri Pertahanan. Tak ada. Tak ada kaitan langsung dengan hamba. Jadi pelik sangat. Jadi orang biasa ya dengki dia sama level dia. Sudah hak ni lebih sikit dengki hamba. Dan orang yang mengajar akan dia mengajar ilmu. Sama-sama ustaz dengki, sama-sama mengaji dengki, sama-sama jabatan dengki. Sudah. Dan orang yang mengamal dengan seumpama amalan dia, kuat ni kuat beramal. Dengki. Dah mau mimpi temu nabi dah. Mau dengki, mau beramal, mau tak boleh mimpi temu nabi. Sudah, dengki juga. Dengki habis. Kita nak tak apa, kita minta dengan Tuhan tak apa. Ada perasaan nak mimpi temu nabi tak apa, jangan dengki dengan orang. Dengki ni masalah. Orang berzikir tak apa, amo nak zikir tak apa, jangan dengki. Dengki ni apa dia? Niat buruk kepada orang yang boleh tu. Niat buruk kepada orang yang beramal tu. Misalnya kita nego nasi lemak, demo tu nego nasi lemak, laku nasi lemak kita. Kita tak laku, kita kena mikir lagu mana amo nak suruh biar rezeki boleh support dia juga. Tak apa, tak dengki lagu tu. Dengki ni bahasa kakah ni nego dia saja nak boleh. Ni jolo sihir kat ambo ni, sihir dia dah. Dia buat nasi lemak supaya labi makan, buat supaya kaki. Tawa hebel lembar, habis tebok kawan ni buat sedap. Dia kata kawan ni sihir dia. Dia sendiri korban. Lepas mula nyotai kawan ni menerak, sakit kawan ni. Manusia. Dia dengki lagu tu. Tak ada istilah dengki kau semangat kau kawan. Kalau kita nak kepada satu kebaikan, tak dengki lagi. Kita berlomba, berusaha nak dapat kebaikan tu. Tak dengki lagi. Dengki kita niat jahat dah. Maknanya kalau rugi, kita rugi belakang. Telefon kau PKB pun pakai tarik tapak belakang, pakai tak sejual belakang. Molek lagu tu. Puas hati kamu. Biar tak boleh makan belakang. Dengki lagu tu jahat lagu tu. Tu jahat dia panggil dengki. Tapi kalau kita nak kebaikan tu, kita usaha untuk kebaikan tu, tidak jadi masalah apa. Dan tiap-tiap seorang yang ada ia mengambil kelebihan atas hamba Allah Ta'ala adalah ia hasad akan mereka itu. Kata minta-minta lah Tuhan turun bala. Kawan tu duduk sehat molek-molek, suka hilang dengan anak bini, dengki hamba.
biaya sakit sekali, nak orang biaya sakit, pelik sungguh. Nampak tak boleh orang ni. Bahasa jenis deki ni kita mikir kada tak lepas. Kita mikir munasabah, mikir lagu tu. Dah dia deki, biaya wasa puas hati dia. Orang deki ni dia buat sihir kat orang. Kawan tu gelapar, jerit tiap malam. Syukur dia kah. Kita tak teramuk nak syukur orang duk tengah sakit, wah sakit dia ngolah. Tapi orang deki dia tak boleh syukur dia kah. Jadi molek tak bomo hamba buat. Gelapar dia gagah. Syukur. Kawan ni duk gelepar, duk jerit wah nak bini tak tahu duk mana duk. Tengok orang deki tu perasaan dia macam gila, dia panggil gila. Deki ni dia jadi biar puas hati dia ikutlah nak jadi gapo-gapo pun. Nampak? Dia panggil baik saja dua-dua. Tak boleh kambo. Tak apa. Biar saja dua-dua, tak boleh berlaku, tak apa. Gila dia. Tu orang deki. Dan tiap-tiap seorang dan menjatuhkan ia akan mereka itu. Niat nak bunuh kawan tu. Barulah dipanggil berdeki. Kalau nak kelebihan dia tapi tak niat, biarlah dia kekal lah dengan nikmat tu. Misalnya kawan tu ngaji bijak, biarlah dia mau jadi bijak tapi hamba nak usaha juga, nak minum. Ya Allah itu aku hamba nak jadi bijak. Tu tak deki panggil. Telah menyuruh akan daku oleh Tuhanku bahawa tiada aku tinggalkan akan amalannya melalui akan dikau kepada akan daku kepada yang lain daripada aku. Maka kalau orang deki lagu ni, amalan baik dia wak pergi umrah, wak pergi haji, kau semaya, kau pakai telekung, kau pakai gapo, semuanya pekung dia Tuhan berlaku. Nyanyo senyanyo-nyanyo dia. Amalan buat letih supaya tolong. Umrah habis ribu-ribu juga. Tapi nyo pekung dia Tuhan tidak kau sia-sia. Tidak kau kerja bodoh. Tapi manusia ni apabila dia ikut nafsu, dia tak nampak benda ni cerdik kau tu bodoh. Rela dia munuhkan diri dia sendiri. Munuh diri sendiri ni. Amalan dia padahal banyak dah ni kira orang agak. Malaikat agak ni supaya pengantin dah mari bro. Comel dah lah kalau kita nampak dah. Tapi ada hasad, ada deki. Buat masa saja-saja. Hidup duk menipu diri sendiri. Nipu orang tu banyak dah. Nipu diri sendiri lagu ni. Buat khianat kepada diri sendiri. Patut amalan dia ni boleh naik tinggi dah. Tak boleh sampai langit kelimanya pekung habis jatuh cerabut. Tak dikira tu amalan berat tak tahu balik lilip jatuh dah. Maka sebab itulah hati ni kena jaga. Nak kubel setara mana kita hati kena jaga. Sebab apa? Hati ni, maksiat hati ni, ujuk takabur ni yang makan amalan baik kita. Amalan zahir kita. Nyanyo kita penat dah. Buat-buat dah. Ngaji-ngaji dah. Semaya-semaya dah. Allah buat baik ke orang baik dah. Habisnya makan. Sebab tu hati kita kalau boleh pagi-pagi tengok hati kita jangan jadi jahat lah weh kata. Jangan berdeki ngorel lah, jangan ujuk lah, jangan gapo. Habis amalan aku nak buat kata hari ni sehari, nak mari makan, nak mari buat baik, nak mari gapo ke? Nyanyo kita. Qala fatas'adu hafazatu bi amalil abdi. Lahu daw'un qadaw'il qamari min salatin wa zakatin wa hajjin wa umratin wa jihadin wa siyamin. Fayujawizuhu una bihi ila sama'i sadisa fayaqulu lahum malakul muwakkalu biha kifu wadribu bi amali abdi bihadzal amali wajha sahibihi innahu kana la yarhamu insana qattun min ibadillah asabahu bala'un aw amaradun bal kana yashmatu bihim ana malakur rahmah amarani rabbi alla ada'a amalahu yujawizuni ila ghairi. Artinya sabda Nabi lagi dan naiklah malaikat hafazah dengan amalan hamba. Wak naik pula amalan. Orang lain lah pula lah misalnya. Maka amalan itu cahayanya seperti cahaya bulan daripada sembahyang, bersinar cahaya. Daripada amalan apa dia? Sembahyang. Oh, kaki sembahyang, zakat, kaki bayar zakat, haji 2-3 setahun sekali pergi. Tak pergi kat orang. No. Umrah 5 kali setahun. Setiap kali buka musim bulan 1, musim panas, musim tengah tahun, musim Ramadan. Bahaya belakang dia belakang. Nampak? Umrah, jihad. Allahu akbar. Ni amalan ni dah ni setahun ni jihad ni. Pergi perang keleking paum kelecak patah pedai-pedai. Poso. Kaki ni kaki ibadat. Kalau kita tengok ni wali set wali ni jihad ni. Pok kita menakut pahit buah saja. Cuma terawih pedai. Kata. Suruh berlatih main pagai takut sore-sore. Kata, gapo dia lagu tu pergi lagu tu. Orang tepah dengar-dengar. Nakut pahit. Jihad ni debel parok dah kahwin ni. Debel parok dah. Kira orang debel dah tu. Kira mujahidin dah kira. Maka lalu mereka segala amalan itu hingga sampai langit kena. Langit kena dah ni. Langit kena dah. Jauh dah lagi ni. Maka pergi amalan langit pertama lepas.
Maka berkata malaikat menunggu langit yang malaikat melangkap langit ke-6 tu, tunggu tanya ayat kepada malaikat hok bawa amalan tu. Berarti apa? Palukan oleh kamu dengan amal itu akan muka orang yang mempunyai amal ni. Ambil pekong atas muka dia. Tuhan tak sih amalan lagu ni. Tolak ke yang cukup hina. Bukan kata pergi serah semula. Dok, ambil pekong. Buat kerja berapa dia lagu ni. Kumpul kita lah ngaboh. Boh ambil, kita buat kerja tulis di kertas, yo rumah ku papuk ke atas muka. Allahu Rabbi. Habis geng tu tolak kali kata buat semula, boleh kira lagi. Kalau pekong atas muka ni habis geng, bukan ngejek atas muka, kau tu berat selajak, we ngejek pula atas muka tu berat selajak. Nah, ni maknanya tolak ke yang cukup hina. Kalau orang tu terasa lagu tu Allah kata ya Rabbi, menyesal tu, menyesal. Pak amalan kita tiap-tiap hari kena tolak lagu ni. Kita duk suka wah duk suka. Tak ada rasa bimbang langsung amalan kita ditolak Tuhan. Ingat kalau kita tak ada amalan tak seduk kaya nak masuk syurga Tuhan. Pas lagu mana? Kita berjerit lagu mana pun Tuhan tak akan terima. Tuhan royak dah orang ada amalan boleh masuk syurga. Aku tak nipu. Mu amalan kubel tiba-tiba mu nak menangis depan aku. Pek dah apa aku royak awal dah ke? Beki amalanmu. Kalau ada tak molek beki. Sebab tu kena belajar. Kadang-kadang orang tu beramal dengan tak belajar, duk perah hok benda tak molek banyak. Dia rajin dah beramal. Tapi kerana tak belajar, penyakit hati dia duk makan. Beruk. Pas kalau 10 tahun lagu mana amalan kita? Sebutan rambut tak ada. Berat kata. Tu penting belajar. Hadis ni tulis tepek di dinding rumah. Biar kita khabar tiap-tiap hari gapo dia. Pertama jangan riak. Jangan begini. Barulah kita beki supaya amalan kita lepas. Baru dikira baru. Lepas pada langit tu baru dikira berapa markah gitu baru. Nah. Kerana bahawasanya ia tiada kasihan sekali-kali akan seorang manusia daripada hamba Allah. Orang ni jadi bahasa tak kasihan kat orang. Nah, pergi umrah apa cerah. Ni rumah sebelah dia, nak makan nasi tak boleh. Beras pun tak ada, ikan pun tak ada. Kawan ni letih jalan naik, tak ada penuh kasihan kat orang. Naik kereta berung. Pocik ni jalan kaki nak pergi balasah, nak pergi gapo. Tak penuh pergi topai, tak penuh gapo. Jadi tak kasihan kat orang. Orang mari minta sedekah. Ni sedikit ni. Tak wis pitih pun duk ngepek. Ada tu wis ria duk ngepek boleh sejeh hamba wis ria ya. Subhanallah. Ambil semula ria demo tak pandai hamba kena ngepek. Ada jenis perangai lagu tu. Nah, awak demo ada kaya gak gapo dia gak. Orang miskin ni hina belaka, salah belaka orang buat. Nah, ada kata malah lah ni, cari kesempatan dah ni. Berasa orang kaya. Nah, tak penuh kesian belah kat orang lagu tu. Amalan dia napa lagi kena nyatendap. Pah ke bawah tak tahu alik jatuh. Yang kena bala, orang kena bala tak ada penuh rasa kesian. Allah, rumah kawan tu terbakar dia kesian ni. Padai muka rumah terbakar. Ada juga orang kecil lagu tu. Welo, lah. Tak ada. Jadi kita tak kesian kat orang. Ada orang tak tahulah. Nah, berkali popo kita tak tahu jenis kesian kat orang. Ada orang jenis tak kesian kat orang tak tahu. Bagi dia tak ada masalah ikut demo. Hamba kerja tak ada pitih ni kata Allah tak boleh kau nak pinjam. Tak kesian kat orang. Ini pitih ada banyak. Nah, orang kata yang mau desuk nak pinjam pitih boleh kau ikut demo. Demo tak boleh makan ikut demo. Lah ni musim PKP tak tahu kat orang. Jaga di masing-masing. Teori mari atas langit mana tak tahu. Nabi Muhammad kata suruh kesian belah kat orang. Kalau musim susah tolong orang, bagi tolong orang. Ni bagi jaga diri kita sendiri. Ni teori orang kafir je lagu tu. Nah, punahlah dunia lagu tu. Nah, jadi penting diri selfie dipanggil. Bukan penjual ikan. Nama benda selfish ni penting diri dengan style dia lagu tu. Atau orang dapat sakit. Orang gapo, Allah tak kesian kat orang ni. Orang lemah, orang tak ada tenaga. Tubik daripada bank tengok ada pokcik tu jual sekuk, jual gapo, tengok kaki pun tak ada. Allah cari pitih dia tak curi tak gapo, cari pitih halal. Tak kesian, kita pitih ada waktu 5,000. Nama pitih tak guna berapa ya nak beli ikan. Tak boleh kau 20 ya ke, 50 ya ke. Ni 5 ya cukup tu pokcik deh buat makan ikan. Ya Rabbi, dia nak beli macam-macam, dia pun nak makan sekuk juga mani-mani, gula nak kacang juga, nak makan melo juga cara-cara. Padahlah orang susah minum teh sudah. Allah Rabbi. Tak tahu ada orang perasaan lagu tu. Dia tak tahu dia tu orang tu manusia juga, orang tu ada keinginan, orang tu ada nak rasa sedap cara-cara nak makan ayam kau nak gapo. Cukup dah tu apa dia tu. Memang kek bili sudah. Demo nak makan ayam. Demo ada perasaan. Bah kakak ni tak ada perasaan ke?
Dia susah, sekalipun dia susah tapi dia ada keinginan, dia ada gapo, dia nak beli baju anak sekolah ke, nak beli baju baru dia ke. Padai kau RM5. Malu ke Tuhan nak beli RM5. Lainlah kalau kita tak ada pitih. Ni pitih ada hok masalahnya. Kalau tak ada pitih Tuhan tak tekan kita lagu tu. Tetapi adalah ia suka dengan yang demikian itu. Oh, suka orang kena bala dia suka, orang kena sakit. Kena dah kakak tu. Oh, padai muka. Ya Rabbi, waksi belajar hati tu rahmat ke orang. Ada hati tu jadi lembut. Akulah malaikat rahmat, menyuruh akan daku oleh Tuhanku bahawa tiada aku tinggal ke akan amalan melalui akan daku kepada yang lain daripada aku. Qala wa tas'adu hafazatu bi amalil abdi min salatin wa siyamin wa nafaqatin wa jihadin wa wara'in. Oh, lahu dawiyun kadawin nahli wa dhau'un kadhau'is syamsi ma'ahu salasu alaf fi malakin yujawizuna bihi ila sama'is sabi'ah fayaqulu lahum malakul muwakkalu biha kifu wadribu bihadzal amali wajha sahibihi wadribu bihi jawarihahu waqfulu ala qalbihi ana ahjubu an rabbi kulla amalin lam yurad bihi rabbi innama arada bi amalihi ghairallah innahu arada bihi rif'atan indal fuqaha zikran indal ulama sitan fil madaini amarani rabbi an la ada'a amalahu yujawizuni ila ghairi wa kullu amalin lam yakun lillahi khalisan wa huwa riya'un wala yaqbalullahu amalal murai. Nabi sebut lagi, dan naiklah malaikat hafazah itu dengan amal hamba daripada sembahyang, puasa, nafkah, tolong orang, jaga anak yatim, oh nafkah, dan jihad, oh jihad, dan waraq, oh amal waraq, oh ya amal waraq ni sudah. Waraq ni bukan pakai baju buruk. Pakai baju buruk ni orang gila ramai pakai baju buruk. Nampak, tapi bukan waraq dia. Waraq ni jangan nampak di baju buruk. Bukan di rumah buruk. Bukan kata tak kerja, bukan kata gapo. Hak tu bukan menunjuk ke waraq. Tak semestinya waraq. Nampak, kadang-kadang hak tak kerja, kadang-kadang hak pakai baju buruk tu bukan kata waraq, dialah paling tomok. Duduk cerita-cerita pitih. Duduk cerita kalau hamba ada pitih, kalau. Oh, jangan. Tu orang panggil bukan waraq. Ni orang waraq sungguh ni. Ni orang waraq ni. Bawa amal waraq dia. Amal waraq, makan waraq, pakai waraq, juga ni waraq belaka. Adalah baginya suara. Oh. Apabila naik tu bunyi suara. Bunyi suara amal tu naik. Suara itu gempar seperti suara hidung. Hidung ni lebah. Hidung madu ni lebah madu, lebah. Bahasa Indonesia ni bahasa Banjar. Bahasa Banjar, Indo. Nama kata Indonesia apa pula. Tak, maknanya hidung ni lebah. Maka suara bunyi zoom down. Bunyi lebah madu bunyi zzz gitu. Dan bercahaya seperti cahaya matahari bunyi zoom. Sertanya tengok pengiring 3,000 malaikat. Oh, bawa amal waraq ni 1,000 malaikat. Pas malaikat bersama mana seorang? Sama-sama ngapuk kita? Tak, ibu kaki dia sama-sama surah ni dah. Tak tahulah 3,000. Kalau kita kat belarok lah panggil. Belarok wak siap perhimpunan apa belarok. Wak naik langit 7 ni. Naik langit dah lepas. Tak ikut lagu mana 3,000 malaikat ni. Sokor. Oh lepas. Hak ni lepas. Yo lepas naik. Sampai langit 7 sudah. Maka lalu mereka dengan amal kepada langit yang ke-7. Sampai langit 7. Maka berkata malaikat yang menunggu pintu langit itu bagi malaikat yang membawa amal itu. Berhenti. Palukan olehmu dengan amal ini akan muka orang yang mempunyai amal ini, dan palu dengan dia akan segala anggotanya, dan kunci olehmu atas hatinya. Kata habis. Pekung atas tubuh dia semua. Kunci hati dia. Bahawasanya aku mendinding, aku akan halal daripada Tuhanku akan tiap-tiap amal yang tiada berkehendak dengan dia akan Tuhanku. Buat amalan bukan kerana Allah. Ada masalah ni. Amba boleh kesal ni kata. Bukan kerana Allah. Ikutlah bab kepada dia tapi bukan kerana Allah. Bahawasanya ia berkehendak dengan amal itu akan lain daripada Allah. Amalan ni patut kita tuju ke Tuhan belaka.
Nah, kita semaya ya Allah kerana-Mu, bukan kerana siapa-siapa. Aku zakat, aku sedekah, aku cari nafkah, aku gapo, cari nafkah wajib ya Allah ya Tuhan aku kerana-Mu ya Allah. Kalau bukan kerana-Mu curi bangar dah ambo ni. Nah, bunuh orang kau gapo dia kerana-Mu ya Allah tu cari benda halal. Ambo cari juga benda halal. Musim payah, musim gapo dia pun cari juga benda halal. Pisahlah buat gapo-gapo. Bahawasanya ia berkehendak dengan amal itu akan ketinggian kepada fuqaha. Moga orang bisa dah setara ni warak ni gapo dia ni orang alim belaka ni amalan peringkat tok guru belaka dah ni. Ni amalan ni peringkat tok guru dah ni. Kecek bab warak bab gapo dia? Dia nak gapo dia? Nak suruh tinggi daripada fuqaha. Maknanya ke antara hak tok guru dia paling bisa sekali. Nak lagu tu rupanya. Nampak tu ni koko-koko dah, nampak kanah dah. Nak lebih bisa daripada orang lain. Bukan nak Allah. Nak lebih pandai, nak lebih pintar daripada orang. Tak bisa, nak ketinggian. Ketinggian ke mana? Hak ni paling bisa sekali. Tok guru ni hak ni bisa sekali. Nak tu sebenarnya. Orang kata kita tak apa, dia ikut dia lah penilaian manusia dia. Tetapi kita jangan telitah dalam pemikiran kita. Kalau orang mengaji jangan nak jadi lagu ni. Punah kita. Berkehendak ia kepada masyhur sebutan dia. Orang panggil belaka Soho nama. Nak tu ya. Maka boleh kau tu ya. Orang lah ni minat Soho. Boboh dalam gua ni, boboh dalam gua ni. Ngajar salah pun tak apa juga. Optim Soho nama. Optim Soho. Soho tu penting. Di sisi ulama Soho nama dia, orang kenal belaka nama dia. Kalau masuk dalam majlis orang panggil, duduk depan, mari duduk depan. Soho ke? Cakap nak tengok biar duduk minum air sirak sore lagu tu tak ada. Orang Soho orang panggil tak depan nama dalam majlis. Nak lagu tu. Kita buat siapa orang buat lagu tu kita tak apa. Ikut dia lah, dia orang nak hormat kita, orang nak letak depan kita, ikut dia. Hak tu penilaian dia. Kita jangan ada perasaan lagu ni telitah dalam hati. Dan masyhur sebutan daripada segala negeri Soho belaka. Pak Amerika nama remu. Orang duk panggil, Soho. Soho. Ni gila ke Soho ni. Tak ada apa ni. Kita panggil gila Soho ni. Tapi orang dah Soho ni dia tahu. Dia buat benda gitu. Kita kata mu ni gila. Dia tak cara apa. Ada orang ni minat Soho ni. Orang lain ni kecek ngapo, tak apa betul Soho. Boboh dalam internet tu gak sokor dia. Kecek benda mengarut pun tak apa. Tak apa betul Soho tu betul. Bahawasanya telah menyuruh akan daku oleh Tuhanku, bahawa tiada aku tinggalkan akan amalannya melalui akan daku kepada yang lain daripadaku, dan tiap-tiap amal yang tiada tulus ikhlas bagi Allah, maka itu riak. Riak dah tu nak menunjuk-nunjuk dah tu buat kerja lagu tu. Dah lah warak nak menunjuk-nunjuk bodoh. Bukan kerana Allah warak ni, warak nak tunjuk kat orang. Orang warak dulu pakai baju mewah, buat apa? Kau sini napuk dia tu warak. Ni tak warak lah mana pun. Pakai baju buat style cari, buat style gapo, pakai style mepe, jalan pun style biga, gapo pun semua. Tak warak lah mana pun hati pun. Ada orang hati warak, Abu Hasan Asyazili. Soho lah wali kutub pada zaman dia. Dia pakai baju mewah. Baju mewah. Naik kuda-kuda Yamaha. Naik kuda kalau kita, naik Porsche, naik. Bapa nak susuk dia tu warak dengan Tuhan. Jerit dengan Tuhan. Tengah-tengah malam tak saya tunjuk kau orang. Ni kita depan orang walau warak, belakang orang galak gitu. Bukan main kata. Tapi depan orang masalah. Abu Hasan Syazili orang tegur dia. Dia kata Syekh, entah ni Soho warak. Tapi apa pakai baju comel-comel. Naik kereta pun, kereta pula. Naik kuda-kuda Yamaha kata. Dia kata cuma main tanganmu, pinjam tanganmu. Dia pun solong dalam jubah dia. Gapo dia ni Syekh tajam kita mu. Ambo pakai guning ya kok dalam. Dia pakai guning kok dalam. Bapa pakai baju dua lah lagu ni. Hak ni ambo dengan makhluk, ambo kena tunjuk. Mewah, nikmat hak tu hewi kat ambo. Hak dalam tu ambo dengan Tuhan. Dia pakai guning kok dalam. Keluar dia pakai comel, tak saya tunjuk dia tu warak. Kita kok dalam rumah, gapo dia ada macam pakai kakak. Keluar nampak mepeh dalam bank pitih beribu mepeh buat lelok mepeh. Apa si mepeh takut orang mitok lah kalau buat kaya ke. Buat lelok sesuk mepeh kakah lagu ni nipu Tuhan. Pas nak kekal lagu tu tak ada apa. Tapi kalau kita sungguh memang susah sungguh pakai baju tu tak ada masalah. Hak ni maksud jenis nipu Tuhan ni hak marah. Nipu manusia, moga kita duk nipu semacam dah manusia. Nipu Tuhan pula kata Allah beratnya amalan dia.
Tapi kalau orang tak mengaji, tak mikir, pakai duduk lagu tu. Bertahun-tahun duduk pera perangai lagu ni. Dia duduk rasa dia beramal dah. Dia rasa dia ahlillah dah. Rapat dengan Tuhan. Wapoh yang marah di Tuhan tiap-tiap hari kakak ni. Dan tiada menerima Allah akan amalan orang yang riak. Sekat tu dulu kita ni. Hok Allah sekali. Seperah Hok Allah sekali tak boleh cerita ni. Kita kalau tak dengar hadis, tak dengar nasihat orang, kubal kita lama, penuh kita. Ada orang duduk dalam taat lagu tu, gitulah. Masalah. Bismillahirrahmanirrahim, berkata Tuan Syekh Muhammad Ali, Tuan Ali Kutai, Syekh Ali Kutai, dalam kitab dia Zahratul Murid fi Aqaidit Tauhid, sehinggalah perkataan dia. Kat mana? Al-Qadimul Baqi. Al-Qadimul Baqi wa haliki kulli ma adahu min makhluqati. Yang qadim lagi kekal dan binasa tiap-tiap barang yang lainnya daripada segala makhluk. Wahalaka kullu ma. Baca begitu. Wahalaka kullu ma. Baca gitu. Dan Tuhan itu yang qadim lagi kekal dan binasa tiap-tiap barang yang lain daripada makhluknya. Yakni Tuhan hak kekal tidak boleh dibinasakan. Kekal dia tidak boleh dibinasakan. Kita ini benda lemah dan boleh dibinasakan. Kenapa kita boleh dibinasakan? Kerana kita ni asal benda tiada. Apabila benda tu asal tak ada, maka bila-bila masa dia boleh kembali kepada sifat asal dia tak ada. Kita ni asal jahil, tak tahu kutu kayu. Mula-mula lahir tak tahu apa. Maka bila-bila masa Tuhan boleh buat kita bodoh tiba-tiba, boleh. Tak mustahil bagi Tuhan. Maka Tuhan tidak pernah tiada. Maka dia kembali kepada sifat asal lagu mana sifat asal dia ada, maka dia akan kekal selama-lamanya. Dan dia jugalah binasalah tiap-tiap barang yang lainnya daripada segala makhluk. Apabila bertemu dengan Tuhan, maka hak kekalnya Tuhan. Kita semua ni binasa. Kalau kita perhati Tuhan, maka tak wujudlah diri kita. Cuba kita perhati di diri kita sendiri. Nak berlatih, nak jadi fana lah orang tua kata. Siapa bila kita nak mentauhidkan Tuhan, selagi mana tidak memfanakan kita. Selagi mana kita tu wujud, Tuhan tu wujud, tak nampak tauhidkan Allah. Lagu mana kita tengok diri kita? Pertama, kita boleh mendengar sifat ma'ani kita. Siapa dia yang buat kita dengar ni? Allah. Buat tak ada telinga kita. Kita nak dengar sendiri tak boleh kadang-kadang. Kita melihat, kita boleh bercakap, kita boleh bergerak. Semua itu milik Allah Ta'ala. Tangan kita milik Allah. Di tubuh kita semua milik Allah. Lepas tu mana hak kita? Tak ada. Kita diri kita pun milik Allah. Faham apa dia? Tak ada belaka-laka. Maka hilanglah, binasalah makhluk di hadapan Tuhan yang qadim. Tak ada dua wujud kecuali Allah Ta'ala sahaja yang wujud secara hakiki, betul-betul wujud. Kita hanya berbelah kasihan, minta belah kasihan untuk ada di bumi ini. Kalau Tuhan nak beracun, nak menghilangkan diri kita dalam sekelip mata saja, maka wujud kita tak sama dengan wujud Allah. Kerana wujud Tuhan wujud yang hakiki, wujud kita wujud pinjaman sahaja. Bila-bila masa Tuhan boleh hilang, maka wujud kita tak sehebat wujud Allah. Sebab tu wujud Tuhan boleh jadi Tuhan, wujud kita tak boleh jadi Tuhan. Apa? Tuhan wujud, saya nak jadi Tuhan. Kalulah semata-mata wujud tu boleh jadi Tuhan, saya nak jadi Tuhan. Awak wujud betul ke? Awak wujud betul ke? Dok yang awak kata nak mengaku jadi Tuhan tu. Awak ni diwujudkan, bukan wujud sendiri. Maka sebab tu kita tak boleh jadi Tuhan. Kalau kita boleh wujud sendiri, tak apa.
Ni kita diwujudkan oleh Allah. Tu. Mukhalif fi lima adahu minal kainat, yang menyalahi bagi bagai yang lain daripada segala makhluk dia. Kainat ni makhluk dia. Ingat Tuhan ni tak sama dengan makhluk. Kita fikirlah satu makhluk hak tergambar di akal kita. Makhluk ni dua. Makhluk hak sudah wujud, makhluk yang belum lagi wujud. Makhluk yang sudah wujud hak kita tengok ni. Tuhan tak sama dengan makhluk yang telah wujud. Misalnya makhluk yang telah wujud, contohnya lah dinosaur. Sekarang tak wujud dah, dulu pernah wujud dinosaur ni. Tuhan serupa dinosaur. Ada. Hati pai makhluk yang telah wujud. Sekarang makhluk yang sedang wujud pun macam kita semua. Tuhan tak sama. Makhluk yang akan wujud. Akan wujud misalnya tahun depan ada kuda terbang misalnya. Tuhan tak serupa dengan kuda terbang. Ataupun makhluk yang digambarkan oleh makhluk. Kita gambarkan satu makhluk besar. Macam transformer lagu tu waktu ambil kuasa. Hak tu tak wujud pun. Tetapi wujud di khayalan kita tak sama juga. Kerana apa? Setiap benda yang dapat dikuasai oleh akal, dapat digambarkan oleh pemikiran, masuk lagi dalam kategori makhluk. Kerana apa? Kerana dia melazimi sifat makhluk, berlembaga, bertokoh, berjihad, bergapo. Maka apabila lagu tu, suatu benda yang digambar mesti berbentuk, mesti berlembaga, mesti bertokoh, mesti benda. Maka Tuhan tak boleh lagu tu. Katanya Sayyidina Ali, wa kullu ma yaqtur bi balik wallahu khilafu zalik. Katanya Sayyidina Ali, kullu ma yaqtur bi balik, setiap benda yang terlintas di hati kamu, wallahu khilafu zalik, Tuhan berlainan dengan benda tu. Mu gambarlah gapo dia hak paling besar dalam pemikiran kamu pun, itu masih lagi makhluk. Tuhan tak boleh sama dengan, mustahil. Kalau Tuhan sama dengan makhluk, berarti Tuhan tu lemah. Kerana makhluk semua ciri-ciri yang ada pada makhluk itu kelemahan. Maka kalau kita samakan Tuhan dengan makhluk, berarti kita samakan Tuhan dengan benda lemah. Berarti kita melemahkan Tuhan. Apabila melemahkan Tuhan, syiriklah jawabnya. Melemahkan Tuhan jadi kafir. Kan kita kata Tuhan tu benda hebat, benda tu kuasa. Maka apabila benda kuasa, antara tanda orang tu hebat tak sama dengan benda lemah. Tak sama dengan makhluk. Tu hebat cuma dia sama dengan makhluk. Lagu mana hebat tapi super dengan makhluk, tak hebat lah. Tuhan bisa tapi dia duduk je. Sudah. Tuhan bisa tapi dia turun je. Tuhan bisa tapi dia selok kain nampak petih je. Sudah. Enggak pergi dia lagu tu. Supaya kita kata demo bisa tapi super lembu. Sudah. Demo bisa super lembu. Bisa demo tapi super lembu. Demo nak kata apa bisa ke tak bisa ni? Mana soal? Bisa tapi super lembu. Bisa lagu mana super lembu ni bukan bisa. Tak ni kata Tuhan bisa, lepas tu super makhluk. Tak bisa lah super makhluknya. Hamba tak royak super makhluk. Hamba royak dia duduk je. Dia bangun je. Dia bercokoh, dia bergoni. Super ya. Super hamba royak super lembu. Hamba tak royak demo bodoh, hamba royak super lembu. Nama ikut demo fikir-fikir sendiri ya. Demo super lembu. Tapi bisa demo tapi super lembu. Sudah. Kecek lagu ni jadi pening. Kecek jadi pening mabuk air tapan. Lepas tu, jangan ada terlintas di hati kita Tuhan ni serupa dengan makhluk. Apa-apa bentuk, sekalipun berkongsi nama. Kita kata Tuhan ada kuasa, kita ada kuasa, ada kederak. Tuhan ada keinginan, kita ada keinginan. Jangan kata serupa keinginan kita. Yakni ada perasaan hati, cenderung nak buat lagu ni. Bukan lagu tu nah. Keinginan Tuhan, bukan lain. Cuma kita kongsi nama saja. Nama tak apalah. Tetapi hakikat sebenar tak ada orang yang memahami Allah kecuali Allah Ta'ala sahaja. Wassalatu wassalam wallahu a'lam. Ada soalan ke?
Bagaimana nak atasi masalah hamba ni ngapa Quran tapi dalam masa sama hamba diganggu jin. Sering nampak jin tempat pengajian. Ingat ngapa Quran benda lain, jin benda lain. Mari tok bomo baca ayat kursi, budak hafal Quran baca ayat kursi juga. Beza dah, beza. Benda sama tetapi berlainan. Macam dia pelik lah. Hamba ngapa Quran, apa ada jin juga. Dia mungkin tu lah apa Quran. Bukan hamba demo tok bomo lain. Supaya gini, hamba beli pisah. Pocik tu beli pisah, tapi pisah hamba tak lewat sembelih lembu. Dia mau beli pisah gapo? Pisah wak sia ikan. Oh tentu dah wak tak sembelih lembu. Patut pocik tu beli pisah juga. Hamba beli pisah juga. Pisah jenis lagu mana? Pisah wak sembelih lembu. Oh pandai boleh wak sembelih lembu. Oh mudahnya wak gini apa kok? Kena faham. Ayat Quran dia mau bawa apa dia? Hamba dia mau baca. Baca boleh baca. Hafal boleh hafal. Tak semesti jangan buat pelik kata. Lepas tu jin duk ganggu saya. Demo tak pernah guna buat pisah. Ayat Quran ni kita kena ada belajar khoh pula kalau nak jadi tok bomo. Nak menakutkan jin kau gapo dia. Kalau hafal Quran. Pasal tumbuh dulu. Ada budak tu apa 3 juzuk. Ada jin dalam tubuh dia. Bomo-bomo tu bik jin. Budak tu tanya, tak ingat seputih apa? Juzuk pertama tebuk tu tak ingat apa dia. Jin apa Quran 20. La haula wala quwwata. Tubik dengan jin-jin, tubik dengan hafalan dia. Apa budak tu? Tak jaga amalan bersaing dengan jin, maka jin duduk apa Quran. Sebab tu Quran tak masuk dalam hati kawan tu. Perangai supaya hati. Apa Quran? Jin duduk apa Quran tu? Jalan dah tu. Maka cara nak mengatasi dia, Al-Quran tu mesti diniatkan dia panggil. Tanya tak nak guna wak bomo, tanya nak ngulai lah. Tanya nak wak bomo, baca dengan amalan dia. Baca dengan ijazah dia. Jadi baca ayat kursi. Lepas pada tiap kali semaya, baca ayat kursi wakas 9. Hamba sebut dah dulu. Niat ayat kursi tu dijadikan api. Dijadikan senjata untuk membunuh jin ada dalam tubuh kita. Baca dulu niat api dulu. Niat Allah la ilaha illa. Gambarkan benda tu jadi api, bakar tubuh kita jin tu. Tengoklah lagu mana perasaan dia. Nak suruh berat lagi, ambil toto. Tahu toto? Selimut tebal tu. Okey, selimut tubuh kita. Baca ayat kursi. Biar peluh tubik sungguh. Buat boleh 2 hari ke 3 hari. Tengok lagu mana perasaan jin tu. Menderita kau suka kau apa dia. Kalau mengapa Quran tak ada takut lah so jin. Baca Yasin dia siap ikut pula. Yasin jadi pala Yasin dah pula dia. Banyak mana orang hafiz panggil. Orang hafiz lah. Bapa Quran ya bukan untuk bomo. Untuk bomo ni kita tengok untuk bomo. Baca salah siratal labi. Lari jin. Kawan ni apa? Baca dekat sejuzuk tak lari-lari jin. Jin yang masuk atur. Ting 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 ya tik ni. Cumi ni. Pom bara budak tino ping 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 budak hafizah baca ni baca juzuk 29 30 baca 30 juzuk tak mau baca bismillah buruk lagi hamba baca buih helio tak tubik dia mau baca apa dia pisah duk beli pisah 9 sielado pisah juga ni 9 kambing baca pisah 9 kambing lah waktu tubik sekali pisah apa dah Victorino jadi naik takut kau tu ni suka menyelidik bagai kepunyaan suami apa hukum isteri menyelidik bagai kepunyaan suami? Bapa nak cari tahu ke apa dia? Bapa cemburu ke? Makruh bagi wanita tu cemburu. Bapa nak selidik bagai menambah ke cemburu lagi lah, tak usah tahulah. Jangan suuzon suka jahat kepada suami kita. Selagi mana tak berlaku depan kita, jangan suka jahat. Kadang-kadang sengkak itu menguasai pemikiran kita hingga benda tak berlaku lagi pun dia kita kata berlaku dah. Orang tino lah ni. Kena kawal sikit perasaan. Lebih-lebih lagi pun kita duk tengok cerita sinetron. Tengok cerita sinetron bini 2. Dia pun tengok tak lelaki dia. Habis dak jadi lagu tu. Kawan tu duk tengah makan nasi, tak ada mikir nak nikah 2 kabar-kabar. Duk tengok filem bagus, duk tengok cerita orang nikah 2. Orang nikah 2 tu cerai bini pertama, gapo gocoh bini pertama. Dia pun tengok tak lelaki dia. Tak lelaki dia bagus duk tengah makan nasi, tak tahu gapo dia. Habis nak jadi lagu tu. Hari tu nikah 2, tak ada tajuk gapo dia. Terpengaruh sangat ke pemikiran dengan cerita pun jadi buat cerita. Anda tu ni otak ni tak ada benda tak berlaku lagi mikir dah. Habis tu buat kerja tu jalan tu. Tak ada kok mana lagi jangan jadi skor jahat lagu tu makruh orang tino kerja lagu tu. Jadi jangan duk ikut. Boleh kodok kita cari maklumat, tak boleh. Ada ulama kata haram cari resi orang.
Rahsia orang jangan duk cari. Sekalipun dia suami kita, sekalipun isteri kita tak apa. Apa? Oh, kalau cari isteri rahsia demo tak boleh. Rahsia hamba dicari. Demo bawa hamba. Hamba kena cara ke demo. Kalau hamba tak cara ke demo main dengan jatuh dayu hamba. Tapi tak ada lagi dalam hadis kata orang tino kena cari bagi orang jatuh. Cara. Kalau orang jatuh pergi nikah dengan lain jadi dayu. Tak ada. Sebab orang jatuh boleh nikah ramai, orang tino kena nikah so. Jadi kita kena cara. Tak boleh buat kerja lagu tu. Demo sedap. Password. Orang kata password. Password dia. Password handset hamba demo tahu. Demo susuk semacam. Buhan koci pula. Siap tekan bunyi jelek. Tak boleh. Nak marah hamba. Tak boleh macam pakcik kata. Pas lagu mana? Tak boleh rahsia orang, rahsia anak kita. Anak kita tak boleh tahu rahsia dia. Tahu mana dia ada rahsia tak boleh. Masuk bilik pun Nabi ajar. Kita nak masuk bilik anak kita, kena ketuk pintu dulu. Wi salam assalamualaikum. Ni masuk beruh gedah. Dia gapo dia tak tahu dak buat. Biarlah rahsia dia ikut dia dengan Tuhan. Lagu tu. Apakah hukum mengadakan majlis pertunangan besar-besaran seperti majlis kahwin? Tak apa, tak ada masalah apa. Moga suruh ada piti kan buatlah jamu orang tanda kita bersyukur. Bertunang terima kasih buat. Nikah buat besar-besaran. Cuma majlis bertunang ni taklah sebesar majlis perkahwinan. Tapi kalau nak buat besar pun tak ada masalah apa. Kita tengok ni. Buat habis 50,000 masuk dalam hotel apa semua, masuk dalam gua apa semua terbang naik. Kapal terbang terjun ke atas apa semua ni. Majlis pertunangan. Nikah 2 bulan cerai berai. Tak apalah, hak penting tu perkahwinan tu jadi. Jadi tak ada masalah dah, ikut atas masing-masing lah. Umur berapakah disunat berkahwin bagi lelaki dan perempuan? Dalam kitab sebut umur 12 tahun. 12 tahun sunat bagi perempuan sudah nikah ke dia. Manakala lelaki umur 15 tahun. 15 tahun masuk usia balik tu, gotu dia nak tu. Gotu dia panggil kata burung nak bersarai. Burung tu nak bersarai, nak bertelur dah. Maka kena cari sakok dia ni, cari sakok dia, sarai dia. Ni kita anak nak nikah marah. Anak nak nikah gelenyam ila haula. Gewe tak apa. Anak kita gewe tak apa, ajaran mana? Tak apalah, engko standard dia dah orang ngaji you kan. Kena gewe baru nampak. Anti sosial baru nampak macam Amerika sikit demo. Orang duduk gua musenu ya. Pandai kecek bak Amerika. Dia Amerika pun tak kenal. Nampak macam modern tu kecek nah. Bahasa apa kata? Nikah maruh. Anak nak nikah. Lelaki ni ada siapa teh hak dia 15 ni apabila usia balik dia tengok perempuan bukan supaya dulu dah. Dulu tak tahu kok mana selok sising main lopak gotu main main apa dah? Basketball main apa dah? Ni main getah ni skipping. Belet tokan konsep. Main hot tu ya dulu. Hot tu dah jatuh tak tahu alik lejat tu. Tapi dia besar je lagu lain dah perasaan dengan orang tino. Dia jadi segar, dia jadi rasa lain, rasa rang tu ada. Maka apabila mula dia perasaan lagu tu katanya Nabi nikahkan dia. Takut dia buat maksiat. Katanya Nabi dalam satu hadis, apabila perempuan layak disetubuh, maknanya pakuh. Dalam hadis kata umur 12. Ada kata 15. 17 tu sunat muakkad dah nikah. Dalam kitab kata sunat muakkad dah nikah umur 17. Lagu mana? Apabila perempuan tu dilayak disetubuh, mula nampak dak gelenyar dah. Duk ita-ita nak jatuh orang ni. Duk ita semak sepupu dia pun semak dah. Nama orang lain dak main sudah. Maka kita nampak lagu lain nikah ke dia. Katanya Nabi, kalau kita tak nikah ke, kalau ibu bapa tu tak nikah ke anak tina dia, maka kalau dia buat maksiat ibu bapa tu tanggung. Lah ni, rela dia korban ke jiwa perasaan anak dia. Nutuk kejar cita-cita. Habis ngaji dululah. Siapa umur 24? Tak apa, gi main gi hard rock cafe tak apa, gi disco tak apa. Hak penting jangan nikah lagi, selesai ngaji dulu. Siapa dia ajar lagu tu? Orang kafir ajar. Pas kerja ngaji, bukan boleh kerja juga Jamelon ni. Jamelon ni penganggur beratus ribu. Kok ada sijil? Bawa kertas sijil supaya bodoh juga. Baik ambo tak ada sijil langsung. Jual goi pisau, kaya dah ambo. Orang bangsa lain, lepas SPN bangsa lain. Dia tolong orang tua dia lalu. Kalau kerja gani. Kita orang Melayu lepas SPN pergi kerja ke sijil tu. Kita habis 4 tahun, kahwin ni kaya dah. Nego. Buka empire dia dah. Kita baru dah pergi CJ, bangga hamba ada BA. Pitis pun gabul, mitok ngayuh. Ayo, BT isi minyak nak pergi raung sebentar. Nak pergi mitok kerja. Menyusuh kat orang tua. Dah lah PTM kerja botai banyak mana. Pitis tak tahu mana. Kawin tu kaya dah. Buka syarikat, buka kedai dah gapo dia.
Kita nak pitih pun kita nak kerja. Nak pitih dia pun kita cari pitih ni nah. Dia ingat ngasih je mudah lah ni. Bersepoh orang nah. Kan kita nak pitih pun kita kan. Kejar pitih nah. Nah, oh lagu tu. Lainlah orang nak jadi wali. Ingat perempuan tu nikah sama lagu tu. Islam mengajar nikah muda. Ada kata nikah muda jadi cerah. Siapa dia kata nikah muda cerah? Cuba kita tengok majlis agama Islam. Kau tua nak mati lolo. Pedung. Ketar dah. Apa tahu cik wong ni bahasa jenis baik yang muda lagi. Balah dia pak tua. Cerah. Siapa dia kata hak muda saja cerah? Oh, kata nikah muda menyebabkan perceraian, tak ada pengalaman nikah. Siapa dia ada pengalaman nikah? Mana boleh pengalaman dulu nikah? Kena nikah dulu baru ada pengalaman. Pelik sungguh pengalaman nikah. Weh lum, bukan mesti terah-terah. Orang kafir tak apa dia terah. Orang kafir ke dia terah dulu. Hidup dengan orang Tino ni lagu mana sesuai kodok baru dia nikah. Tidur dulu sekali apa terah apa dia nampak macam saya sesuai dengan dia. Baru nikah. Kita mana boleh terah? Ingat suku tawa kau apa dia? Ingat boba kau apa dia? Mana boleh terah? Lagu tu. You kena nikah dulu. Mana boleh? Cari pengalaman tak nikah. Lagu mana macam pengalaman nikah? Kena nikah dulu. Nampak? Ada pekerjaan lah, biar ada pekerjaan lah. Kalau ada pekerjaan baru sedap nikah. Belum tentu. Orang ada pekerjaan balah cerah berah. Nah, orang tak ada kerjaan boleh hidup tenang amil anak pas sore. Kerja tak ada. Kerja tu. No. Bahagia hidup. Makan nasi ikan singgah pun bahagia. Kita nak ketenangan. Nah, minta dengan Tuhan. Usahalah Tuhan jaga kita. Jadi hadis kita nak nikah ada Tok Imam baca khutbah nikah. Tok Imam antara khutbah nikah dia baca satu hadis, banyak hadis. Antaranya dia kata nikahlah. Dari hadis Nabi kata, nikahlah kamu wahai lelaki, sesungguhnya perempuan itu datang dengan harta. Ya'tinakum bil mal. Dia akan datang membawa harta dan rezeki kepada kamu. Ni nak cari rezeki dulu baru cari tino. Terbaliklah. Kena cari tino. Dengan tino tu dia akan mari rezeki. Hadis kata lagu tu. Nah, ni kita dok mikir lagu mana ambo nak nikah ni asuh dah piti tak ada. Siapa dia nak pergi kat ambo? Peri-peri lagu ni. Mana ada sampai PKP ni mesti bayar mahal nama. Sebab tu kita kalau ada dok tino cari budak juru-juru hok nak agama, tak syarat ustaz ni. Tak syarat ustaz. Ni cari ustaz belaka kat nyanyo kat ustaz lah. Nama biawi kat orang lain lah eteknya. Cari hok budak juru-juru. Biarlah kerja engineer ko, kerja gapo dia, kerja kedai makan ko tak apa tapi budak tu juru jaga semaya, nampak tanggungjawab, bukan jenis backing, bukan jenis gapo perangai molek, boleh jaga, boleh jadi ayuh lah. Bui lalu anak. Lo ni orang jatuh payah juru-juru ni. Bagai dang he orang panggil. Bagai mahal. Nampak kalau hok jenis kobai ramah, hok bahaya dadah tak sah. Hok ni pok kita pilih kontraktor. Hok kaya naik Mercedes, nipu orang tak apa. Tipu tanah hoi kapur, tipu tanah tak apa, hok penting dia kaya. Cari hok juru, tak syarat ustaz, orang ada agama. Biarlah dia jual gapo-gapo dia cari nafkah halal. Hiduplah anak kita lagu tu. Sampai bila nak perah dia? Duk habis nasi berah di rumah. Amalan yang sesuai untuk orang menuntut ilmu, jaga zikir. Biar ada zikir, kita orang ngaji ni biar ada zikir ikutlah amalan kita selawat 1000 kali ke, paling kurang selawat 1000 kali, la ilaha illallah 300, istighfar 300. Amalan kita. Jangan belajar saja dah. Kalau belajar saja mengeraskan hati kita. Kena ada zikir baru kita lembut. Apakah ucapan sesuai untuk orang bukan Islam, ahli keluarga kita? Misalnya orang kafir meninggal. Kita kata mudah-mudahan kamu bersabar dengan ujian ni. Boleh kata lagu tu. Boleh, tak ada masalah pun. Tapi untuk minta apa tak boleh. Mudah-mudahan Tuhan ampun dosa si mati. Jangan. RIP. Nama rest in peace. Oh tak boleh. Nama doa dia untuk ampun dosa. Tak boleh. Haram hukum dia berdosa. Tuhan ayat dah Tuhan tak siapun dosa orang kafir, tiba-tiba kita kata mudah-mudahan kamu tenang kau, kamu diampun dosa. Haram hukum dia. Bahal ke mana? Kita doa kepada hak hidup. Hak mati tu biarlah. Kita tak doa, kita doa kepada hak hidup. Kita doa lagu mana? Mudah-mudahan kamu bersabar, mudah-mudahan kamu bahagia, mudah-mudahan kamu akan dapat pasangan yang lebih baik lagi. Tak apa tu. Tak salah kita doa kepada orang bukit Islam dengan doa-doa lagu tu. Mudah-mudahan kamu sembuh daripada penyakit kamu. Tak apa. Orang kata tak boleh doa. Tak boleh doa orang kafir weh. Doa biar mati selalulah. Pala ke mana doa? Tak boleh doa baik langsung. Tak apa. Doa kebaikan tak apa dia. Nampak? Mudah-mudahan nego awak jadi
jadi berkat. Orang kata doa jadi berkat boleh pergi ke Mekah. Ke Mekah kata mana pula kafir. Jadi kena doa lah mudah-mudahan okey rezeki tu ada orang ada tuah. Gitu lah, tak apa. Tak dosa, tak ada masalah apa. Boh wak rasuah. Bagaimana bekerja dengan boh yang rasuah? Pekerja tidak rasuah ikut dia lah. Boh tu lah salah kita. Tak wak rasuah ikut dia lah. Secara dia lah. Dosa pahala dia lah. Cuma kita tegur lah dia. Boh jangan wak kerja lagu ni boh. Tak kena ni tak baik. Pas kita wak klik makan kat anak bini kita. Allah nyanyolah ke dia. Anak kita nak rezeki yang halal. Nak rezeki yang bersih. Dia agak ke kita. Kita mungkin nampak sungguh kali kerja. Dia pun agak wak klik rezeki yang halal. Ada uwi kat bini kita tak comel. Kita biar hina boh kata. Tapi jangan makan benda haram. Biarlah kita makan ikan singgah pun apa dia jangan makan air hak haram. Gitu. Kata mu jadi ustaz dah pula. Oh lah, hamba apa berat juga dulu pun. Apa hukum main forex? Main forex ni jual beli PT. Jual beli PT forex Jual beli PT ataupun tukar PT. Tukar ni maknanya belilah. Maka boleh kodok, boleh kalau cukup syarat lah. Kalau tak cukup syarat hukum dia berdosa. Jual beli PT kalau cukup syarat tak ada masalah. Kalau tak cukup syarat dia ada banyak lah. Malah nak faham panjang. Tapi kalau cukup syarat boleh. Kalau tak cukup syarat tak boleh. Gitu. Bagaimana nak buat nazar? Nazar ni kita sebut perkataan nazar. Kita nak nazar apa dia? Contohnya, saya menazar nak sedekah kepada masjid 200 riyal. Saya menazar nak puasa sunat 1 hari. Ikutlah kita sebut apa dia. Tapi dinasihatkan nazar ni buat biar khabar-khabar. Jangan buat tak khabar. Hamba tengah sakit. Allah sakitnya hamba menazar ya Allah ya Tuhanku. Kalau hamba siap nak sedekah juta. Jangan buat tak khabar. Kita sakit setara mana jangan buat tak khabar. Hamba kalau anak hamba ni lulus periksa hamba nak puasa 500 hari. Ni gila dah ni, jangan buat kita lagi tu. Nazar ni biar khabar macam buat sehari. Biarlah pahala tu pahala besar Nazar ni boleh pahala wajib tapi biar khabar sikit. Puasa sehari nak sedekah 50 riyal. Biar munasabah Nak jamu orang makan nasi arak boleh 10 orang. Boleh kira. Ni narak 500 orang. Tu tak khabar tu. Kebanyakannya nazar lagu ni tak dibuat. Memang tak dibuat. Berdosa kan gitu, tanggung kan lagu tu. Tahu lagu mana. Biar khabar sikit Apa hukum jual rokok? Jual rokok ni apa hukum? Kita tengok hukum rokok tu sendiri. Kalau rokok tu kata haram, maka jual pun haram. Kalau rokok tu hukum dia makruh, maka jual pun makruh. Gitu saja. Jadi ulama sampai sekarang duduk baluh haram dengan makruh. Moleknya makan Maggi getah. Hot tu paling molek. Kenyal lagi, sedap lagi, gitu. Ada ulama kata nak kata haram sangat bodoh sebab ada ulama kata makruh. Jadi lagu tu. Jangan sungguh sangat, jangan longgar sangat, gitu. Bagaimana nak membatalkan satu nazar? Nazar tak boleh nak batal selikoh. Ni jodoh tu. Kena dah tu, kena kih ada dah tu. Lawan nazar hok pelik-pelik tu. Lawan kata share kat orang selok. Maka tak boleh batal nazar. Kalau kita tak mampu nak buat, duk tanggung lagu tu. Tak mampu. Misalnya kita nazar kalau anak hamba lulu periksa hamba nak puasa 5 hamba nak sedekah 500 ya. Piti tak ada. Anak kita lulu dah periksa. Ingat kita kena buat tu. Siapa ada piti? Tunggu siapa ada piti. Kalau tidak tak boleh nak buat tak apa. Tak dosa sebab kalau tak mampu buat. Kalau mampu buat tak buat barulah dosa. Bagaimana nak tegur tu email baca tak ada taranum langsung dan setelah baca surah sama. Tak ada taranum lepas tu baca benda sama. Gini. Taranum ni khilaf ulama. Taranum ni lagu ni. Ada mazhab kata haram berlagu-lagu ke Al-Quran. Mazhab Syafi'i kata sunat. Mazhab lain kata makruh. Ada mazhab Ahmad Ibn Hanbal kata haram. Baca Quran dengan maqamat ni panggil. Maqamat ni baca dengan lagu. Bayati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah naik maqamat lagu tu. Ni Ahmad Ibn Hanbal kata haram baca lagu ni. Siapa dia kata sungguh sangat baca taranum ni, apa kena tegur? Apa perlu ditegur? Ime baca betul dah tu. Jangan baca lagu. Baca bertajwid. Jawada yujawidu tajwid. Apa dia maksud tajwid? Menurut Imam Sayyidina Ali kata mura'atul huruf. Jaga ibtidak. Jaga wakah, jaga huruf. Berti mana tahu
start mana tahu, jaga huruf tu. Kita kalau baca dia tajwid supaya Syekh Khalil Al-Usari dah lah. Nah, tak syarat baca lagu. Ni baca lagu. Baca dengan hidung. Bismillahirrahmanirrahim. Hidung saja baca dengan hidung, bukan baca dengan mulut. Ni kobar ni, karubar dipanggil nama. Jadi baca surah Sama. Baca surah Sama ni lagu mana? Baca surah Sama ni lagu mana? Kalau benda tu disunatkan, tak boleh tegur. Tak iman. Pagi Jumaat baca sejadah. Hok tolor surah Insan. Tu sunat baca situ. Maya maghrib, qul ya aku Allah. Dah sunat gitu. Sunat. Kalau benda sunat tak boleh nak tegur sebab sunat baca daripada hari bulan. Ya ada kitab tu ya sebut. Mayasa baca gapo, Zuhur baca gapo. Kalau kita nak beramal dengan hal tu tak apa, tak ada masalah sebab dia sunat. Lain dia baca ku Allah, baca go. Boleh lah kita royak tu email bacalah kuliah kau sekali Jadi baca sedap tak sedap tak apa. Jangan baca salah. Suara yang tak sedap nak kata lagu mana rezeki suara sedap ni. Kadang-kadang suara sedap banyak mana. Rekod sendiri lagu. Lagu pepaya. Lagu budak-budak kecil lah ni Allah. Kita tengok main Quran. Kita duduk semaya. Dia main-main dengan Al-Quran. Kita tak boleh. Kita ayat kan mampu sendiri tak boleh. Kita nak semaya, nak perhati mana, nak khusyuk, nak perhati gini, dia duk main. Bismillah. Tak boleh nak fokus kita baca lagu tu. Apa baca dalam semaya duk main lagi. Orang tua belakang semaya, budak-budak tak apa nak main suara, duk dengar lagu, duk jamu nafsu telinga lagi. Kita orang tua ni nak khusyuk dah, nak perhati. Ada tu khusyuk di sorok. Tak tahu apa. Bukan khusyuk lagu tu. Tu jamu hawa nafsu telinga. Kita nak perhati makna. Kita baca kena molek. Bismillahirrahmanirrahim. Tu orang tua baca biasa ya. Dia duk perhati makna. Dia tak serupa semaya budak-budak dengan semaya orang tua. Sampai bila kita duk jamu nafsu telinga lagu tu nya. Semaya perhati makna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Biasa ya. Tapi duk perhati makna. Ni duduk main sorga pacigo. Ni teimeh mana? Mari pondok. Sorga tak sedap. Baca kuliah ya. Ni budak hafiz ni. Sorga sedap ni. Sorga lagu Naruto pun tak apa. Doraemon tak apa. Doraemon pun tak apa. Lah ni macam-macam rekod sorga budak kecil kan. Bismillahirrahmanirrahim. Gerai nak tapa tak iman. Amal sungguh. Kalau maya lagu tu la haula wala quwata illa billah. Orang nak semaya main-main apa lagu tu nya. Tahu lagu mana kita pun jadi daik seriang. Kata budak ni kecil nampak kata suruh nak tapa kata apa semaya main-main. Orang luar tengok semaya gak beliau macam duk main-main lagu tu. Semaya ni biar sungguh kita nampak duk semaya. Baca comel bertajwid lagu sikit-sikit boleh kira lah. Ni kat lagu berat-berat lah. Cuba tengok kat dalam YouTube tu lagu macam-macam rakor surah. Beza zikir darjat dengan zikir hasanah. Zikir ni ada dua, zikir darajat, zikir hasanah. Zikir hasanah zikir untuk dapat pahala. Maka zikir pahala ni kena jaga tajwid dia, jaga gapo dia supaya dapat pahala. Kedua, zikir ni bukan dapat pahala tapi nak bersihkan hati. Dia kena sebut saja. Zikir darajat dia panggil. Zikir nak naik darjat kita. Kita zikir la ilaha illallah, la ilaha. Tu boleh pahala saja. Naik makam tak naik makam. Zikir untuk dapat naik pahala dia ada lain. Dia ada cara dia. Cara berhenti dia, cara gapo. Hak tu dia naik darjat kita. Jadi naik. Jadi zikir ni ada dua jenis. Untuk dapat pahala zikir hasanat, untuk naik darjat zikir darajat. Untuk bersih hati zikir darajat juga. So atau tidak wuduk jika ada sedikit kesecak jenis kalih air sebab saiznya lebih kecil daripada duit seling. Ingat, cak hok jenis kalih air ni, hok jenis masuk air ni, dia kira macam meresak. Dia ni macam ketah lah, ketah ke dia meresak ke bawah. Maka dia kira menghalir air, tak halir air. Ada cak ni dia jenis tepek macam plastik. Maka dia tak kena lah. Tu tak boleh. Kalau hok jenis meresak macam cak kapur tu dia meresak tu. Dia jenis meresak ke dalam, ke ketah kita tak sini. Kain kau kita cucu air. Masak dak bawah meresak. Hak ni tak halir air, tak halir air. Cak hak jenis macam minyak lagu tu hak jenis hak tu tak boleh. Ikutlah besar duit seling kau besar mana pun. Ada pendapat kata dia kata ada pendapat ustaz, ada ulama lah dia panggil ulama. Dia kata ada ulama berkata dia tidak mahu solat berjemaah secara berjarak di musim Covid ni. Gini.
Lo ni musim penyakit. Demo katalah munggo kita ni ke tak tahu apa. Demo kata penyakit pada orang mati. Bukti dia ni. Maka demo kata mayat tu biar berjarak. Lepas tu duk kedai kopi tu tak berjarak pula. Oh tu urusan dia lah. Kalau dia suruh jarak kita nak kata guano. Lepas tu boleh duk kata ambo semaya berjarak lagu ni boleh pahala kau duk kita nak semaya rapat. Dia suruh berjarak. Kalau rapat dia mau denda 1,000. Nak dak 1,000. Tak sih. Oh nyanyi ambo tak ada pitih lah ni. Oh semaya berjarak lah tak seduk mikir. Dosa pahala orang yang suruh. Dosa kau pahala kau gapo dia orang hok suruh tu. Kita nak semaya rapat. Tak dosa alik kita, tak cuai alik kita dah. Tak sedap tika. Kalau salah macam ni, ambil istihad tu salah. Sepatutnya boleh rapat dah atas surah. Mungkin kedai kopi boleh rapat dah ni. Nampak? Ni tempat lain boleh rapat. Mau atas surah pun boleh rapat. Patut lagu tu dah isi istihad kata tak boleh rapat lagi. Tu salah. Kalau salah dia. Tak dosa alik kita dah. Ni jangan dok mikir kata sudah hamba pergi pun apa macam sia-sia ke setu rapat. Dah tak dosa alik kita dah. Tak taksir alik kita dah, tak cuai alik kita dah. Dosa kau gapo dia? Dia yang tanggung. Kita boleh pahala penuh semacam nak gapo dia lagi boleh pahala penuh. Tak puas hati juga. Nak gapo dia? Nak gocoh kau nak gapo sebenarnya. Ada orang ni banyak sebab lah. Sebab politik, sebab gapo dia, banyak benda. Kita tak sedar capur, kita nak kenal diri dengan Allah Taala ya kita lon. Kalau benda tu tak dosa, boleh pahala dah kita tak sedar caralah. Semaya atas kipah, semaya atas kipah. Ikut boleh pahala kita ni. Sebagai orang kita perlu mengambil hukum dari pendapat ulama fiqh atau ulama tasawuf. Pendapat hukum ini mesti daripada ulama fiqh. Dia yang menjaga syariat. Dalam ulama ramai yang banyak jenis. Ada satu golongan ulama dipanggil tutup fiqh. Tutup fiqh ni dia jaga syariat Nabi Muhammad semenjak daripada Nabi Muhammad sampai kiamat. Dia jaga hukum akal. Tiap-tiap hari duk mikir tutup fiqh. Bunyi suara koh. Tutup fiqh tu. Nama tutup fiqh. Kalau tutup tasawuf bunyi tutup tasawuf. Tasawuf ni dia ada juga hukum akal dia, tapi berkait dengan tasawuf. Pengalaman, cara nak naik ke martabat, cara nak bersihkan hati, itu kena tanya dia. Bukan kata semua tok fiqh tahu dak. Tapi bahagian syariat hukum akal kena tanya tok fiqh. Bahagian tarbiyah, bahagian nak latih hati waktu khas. Kadang-kadang dia tak guna hukum fiqh, dia guna tarbiyah dia khas. Misalnya, dia tengok budak ni tak jauh. Budak ni kalau ngaji semakin takabur. Dia kata dia mau tak usah ngaji. Tidak kata syariat kata molek belajar. Belajar ke boleh pahala banyak, betul. Tapi menurut tarbiyah hamba dia mau tak boleh ngaji. Apa tak boleh ngaji? Nak suruh jadi bodoh sikit. Sebab cerdik nampak jadi takabur sangat. Minat sangat kritik orang ni salah, orang ni salah. Bercanggah tak? Bercanggah, tapi untuk tarbiyah tak apa. Untuk kita tarbiyah tak apa. Nah, hukum tetap asal. Belajar itu lebih afdal daripada tidak belajar. Tapi ada keadaan untuk orang ditarbiyah dia bukan umum. Untuk tarbiyah kawan ni bukan umum. Orang ni kalau belajar dia semakin takabur. Suruh dia khidmat, cuci kolah, cuci tanah ya. Duduk pondok setahun tak usah ngaji dia mau cuci kolah. Tobek setahun dia jadi baik. Ilmu dia pun jadi berkat, dia jadi harga diri, barulah dia sedar diri. Kalau kita ilmu juga, dia akan jadi punah budak tu. Itu hukum personal. Bolehkah kita menghukum orang yang berpendapat ulama tasawuf seperti Harib Buai Masa seperti ulama tasawuf? Hukum dia kalau kita nak kecek bab tajuk tasawuf lah. Bab fiqh lah. Masing-masing ada bidang ilmu dia. Tok fiqh tak boleh masuk campur dalam bab tasawuf tak boleh masuk campur dalam bab fiqh. Kena bidang-bidang. Jangan kita koyak bila kita tok fiqh aling semua benda. Iktiraf sikit ilmu orang. Wa fawqa kulli zi ilmin alimun. Di atas setiap orang alim itu ada lagi hak maha alim, yakni Allah. Yakni Allah Taala bagi ilmu sikit-sikit orang. Jangan dok koyak kita alim semua ilmu. Apa hukum suami suruh isteri bersedekah dengan niat nak mendidik? Oitino ni biasa kedekut daripada tok lelaki. Standard dia dah. Oitino ni yang nyaya bukan gapo, hidup mikir kat anak dia. Nampak abang ni sedekah banyak-banyak, pak kita nak pergi makan kat anak lagu mana? Ambo nak beli gelam mah tak ada. Ada lagi. Kita orang jatuh ni mudah sikit. Tak apalah, bui. Oitino ni yang nyaya sebab yang mikir, yang menteri dalam ke, menteri luar. Nampak kita dok main ekspor pacirah import tak ada enjeng ni nampak. Dia kata dia dok fikir dalam rumah. Bawah tak ada kita dok sedekah Jadi orang jatuh ni lebih mudah daripada oitino. Pas lagu mana nak didik isteri kita tu ingat Allah Taala. Kena ajar kita. Susah setara mana kita ajar bini kita, ayat kepada bini kita. Bukan abang pego awak. Allah
Sebelum nikah dengan abang pun Allah Ta'ala pegang. Jadi Allah Ta'ala jangan nak bergantung dengan abang lah. Kalau bergantung jadi syirik lah. Dah kita tahu sikit. Mudah kita nak berhabis piti ni lah. Orang catat jangan beli tapi dia beli pakai ratus, pakai ribu lah. Dia yang beli. Dia tak berjaga pergi tapi dia beli kakak dia. Gak senyap kau tu ni. Sebulan gaji apa dia. Kalau itu dia beli banyak tapi dia beli sikit lagu tu. Jadi nak latih. Apa hukum isteri tidak ikut perintah tu? Malah ikut. Apa hukum dia? Wajib kena ikut perintah. Wajib mengikut perintah. Sekalipun perintah itu bukan wajib atas saya. Tugas saya hanya taat di bilik tidur saja. Memang hak tu tugas awak. Kalau awak tak buat berdosa, saya suruh pun tak suruh pun awak kena buat. Ni arahan saya. Arahan saya wajib kena ikut. Wajib kena ikut. Sekalipun bukan tugas awak. Tu kena taat kepada suami. Apa maksud taat? Taat pada bukan tugas dia. Kalau tugas dia memang kena buat dah. Kalau bukan tugas tu masalah taat berlaku kepada bukan tugas. Apa hukum buat bonggo atas jalan raya depan rumah supaya motor tidak laju? Hukum dia haram dah. Dalam hadis Nabi kata siapa dia yang membuat benda yang mengganggu jalan dapat pahala sekian-sekian. Kita pergi bubuh pula atas jalan tu. Bukan pergi buat, pergi bubuh pula. Tinggi pula tu. Tak bubuh lain pula. Guling bating mocik tu beli goi pisang. Pos goi pisang habis masuk dalam mulut dia habis. Haram ke tak? Dosa ke tak? Kita tak rasa dosa ke tak? Mocik-mocik kata basikal boom guling bating. Kalau orang tu cedera gapo, orang buat tu wajib kena ganti rugi. Pas lagu mana kalau tidak dia mau lajulah. Cari buatlah benda-benda fikirlah lagu mana jangan benda tu laju. Orang tu laju. Misalnya slow eji motor dia ke lagu mana nampak. Dia lagi slow. Orang tengah laju dia lagi slow. Gi slow motor ni. Tak boleh buat benda lagu tu mengganggu jalan. Sebab apa? Sebab jalan ni banyak orang guna. Kebaikan ada ke apa. Hok press motor seorang tu dalam kapal duk press hok serabut tu. Kerja dia seorang lah bonggo atas belakang dia. Nampak? Hok orang hok slow tu banyak benar. Orang ada kerja bini beranak gapo dia orang tak boleh beretak lah gapo dia. Tak boleh buat kerja lagu tu. Nampak? Ni buat piala hukummu. Ulama kata haram dah. Buat benda yang mengganggu jalan hukum dia haram. Durian tanah atas tanah orang lain hasil ambil jual tak kongsi dengan tuan tanah apa hukum makan duit tersebut. Gini, kita nak tanah sesuatu atas tanah orang kena minta izin. Kalau benda itu menimbulkan hasil, tanya dia pula. Patu hasil jual lagu mana pula? Tanah durian misalnya. Okey, gini dah. Weh lah kat ambo 5 butir pun tak apa dah. Orang lain tu jual lah dia mau tak ada kira gapo. Tak apa biar jelas. Jangan kata pakai nanai tanah orang pakai ambil hasil dia mau dak klik pas tak wi kat orang. Betul tak? Kalau orang nanai atas tanah kita lah ke mana kuasa kita? Buwi kat 5 butir. Orang bukan kata nak sangat diri kita tapi kadang-kadang macam cara basuh bang, cara basuh. Kena kecek sepatut lidah. Pas jadi balas dengan orang. Ambo tanah diri tu buat kira. Demo tak reti cara basuh dengan orang. Muamalah salah haram lah awak kerja lagu tu ada hak kalau ambo suruh tebal. Ada hak ambo tu tanah. Cabut dia demo. Wajib kita kena cabut tu. Bah kalau cabut belobel tanah. Demo kena tambah tanah hamba tu belobel. Hamba nak kerja lagu mana? Berdosa 2-3 lagi, dosa lagi kena tanah. Bah mula balah lah. Dah kita tak reti cara basuh. Balah ngorang kita marah orang pula. Tak reti kata demo cakap dak kerah ngamba. Siapa dia nak cabut duit besar ni? Ikut demo dapat demo tak minta izin. Tu kena muamalah dengan orang kena reti. Islam aja awal-awal lagi tak sewi balah. Pok kita ni pasal ni kubah. Kalau tak ada syariat, tak ada hukum akal kat benar kita baca. Kecek sepatut. Bak hasil ko lagu mana faham tanah ni. Tanah 5 butir 5 batang ni untuk makan. Tak apalah, tak ada gapo dia. Biar kecek sepatut biar jelas. Macam mana jika Cina kawasan rumah kita azan subuh bising dia kata. Dak azan ni kena derah. Tak boleh azan slow-slow. Dia bising nak kata lagu mana? Nak kata gua hak tu subuh. Ya kena derah tak boleh lah. Kalau qomat, kalau ngajar, kalau dia tegur boleh. Misalnya yang ngajar hamba tak suka. Kita nak jaga jogok dia. Jiran jangan diganggu. Okey kita boleh pasal speaker dalam kau gapo dia lagu tu. Tapi kalau azan tak boleh, dia kena derah. Tak boleh. Biarlah tak boleh nak roi dia terpaksa dah. Batal ya azan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Syallallahu batal ya 5 minit ya pokok ni azan. Adakah isteri boleh minta cerai jika suami tidak solat? Boleh kita minta cerai.
Minta cerai kerana suami mudarat ke agama. Jika suami memudarat ke agama, boleh minta cerai. Tak semayang, makan dadah gapo dia, nyakit ko gapo dia, jenis gocoh orang ko, boleh. Cuma pergi jumpa Tok Qadi, sabit ke kesalahan, pukul gambar, kena nyepak atas tekuk, pukul gambar. Okey. Maka Tok Qadi akil. Sebab tu hamba ayat dah, di tempat-tempat mana pun tain nikah suruh baca taklid. Tak suruh stay warung hamba malah baca taklid. Oh tak apa pok kita sesek alif belaka kan, tak payah baca taklid, engkau tak wajib baca taklid memanglah. Tapi bahaya kalau tak baca taklid ni. Orang dok godek kakak kita tak boleh nak kata mana? Orang dok tumbuk adik kita tak boleh kata mana? Engkau dia tak baca taklid. Nak cerai payah. Jadi kalau baca taklid ni, jika saya nama sekian-sekian melukakan diri dia, melesatkan petih dia, tak beri nafkah selama 4 bulan saya atau wakil saya, maka kalau dia mengadu kepada hakim, sabit kesalahan dengan pukul gambar apa dia, maka tertolaklah dia dengan tolak satu. Tolak khul'i. Bayar seria, tolak khul'i. Mudah. Ada masalah, pergi jumpa Tok Qadi, sabit kesalahan, cerai selalu. Jangan tak baca taklid. Awak yang stay warung lagu tu. Bagaimana cara nak buat lintasi hati yang ragu jika lebih baik kita tu lebih baik? Oh, lama dah ni. Sambung minggu depan soalan ni. Wallahu a'lam. Ada nasi? Dok dah. Lewat dah. Al-Fatihah. Bismillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin.